Alif mati sebelumnya, berbaris satu di atas. Waw mati sebelumnya, ya mati sebelumnya. Kadang tak sampai seminit dah lupa. Allahu Akbar. Kalau lupa kita ucap apa? Kalau lupa ucap apa? Jangan pula innalillah pula perempuan. Kalau lupa bukan innalillah. Kalau lupa kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Yang innalillah tadi kalau kita ditimpa musibah, barulah innalillah perempuan ya. Jadi perempuan sama-sama kita fahamkan. Okey, itu mad asli. Cuba Ustaz nak perempuan jawab macam mana nak kenal mad lin. Mad lembut macam mana nak kenal? Tak ingat Ustaz. Okey, dalam satu kalimah terdapat huruf mad ya mati atau wa mati. Sebelumnya berbaris satu di atas dan selepasnya terdapat satu huruf sahaja. Okey, step yang terakhir ikut kalimah itu diwakafkan. Bapa perasan tak? Itulah kaedah cara nak kenal mad lin. Puan-puan, inilah sebab yang pertama kenapa berlakunya hukum mad atas sebab kaedah penulisan. Dan bila kaedah penulisan, puan-puan kena ingat formula kaedah macam mana nak kenal mad tersebut mengikut kaedah yang Ustaz nyatakan dah dalam nota ataupun dalam buku tajuk Ustaz. Okey, sebab pertama. Dan puan-puan tahu tak? Banyak hukum mad yang kita belajar berlaku atas sebab kaedah penulisan. Bukan mad lin, bukan mad asli saja tahu. Mad apa yang berlaku atas sebab penulisan? Mad iwad, mad arid lesokon, mad badal, mad wajib, mad jaiz dan banyak lagi mad-mad yang lain dah. Tetapi satu lagi sebab kenapa berlakunya hukum mad kata ulama adalah atas sebab makna ayat itu. Maknanya kita kena tengok tafsir makna ayat baru kita faham kenapa berlakunya mad itu. Tetapi hanya melibatkan berapa mad? 2 ke 3? Minggu sudah Ustaz ajar rasanya 3. Kenapa minggu ni jadi 2 pula? Jawapannya 3. Yang pertama mad apa? Mad farak. Kedua mad apa? Mad tabriyah. Ketiga mad apa? Mad ta'zim. Puan, mad farak, tabriyah, ta'zim. Nak tahu mad ini, puan-puan kena tengok makna ayat. Selagi tak tengok makna ayat, maka tak berlakulah mad tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah 2 sebab kenapa berlakunya mad. Itulah kenapa berlakunya hukum-hukum mad yang ada dalam Quran. Dan saya nak ambil contoh mad ta'zim. Tahu tak mad ta'zim? Maksudnya mad yang memperagungkan kebesaran Allah. Nak kenal mad ta'zim kena tengok ayat yang ada kalimah ta'zim. Kalimah ta'zim memperbesarkan Allah. Contoh la ilaha itulah contohnya perempuan. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Bukankah itu ayat ta'zim? Maka ulama pesan itulah namanya mad yang berlaku atas sebab makna ayat. Jadi puan-puan, itulah 2 perkara yang menyebabkan berlakunya hukum mad. Dan satu lagi tajuk yang Ustaz bincangkan minggu sudah adalah kategori harakat bagi hukum mad. Betul? Puan-puan masih ingat lagi tak dekat whiteboard? Ada berapa kategori harakat? Ada 4 kategori puan. Sampai bila-bila 4. Jangan kejap 4, kejap 3, kejap 2 perempuan ya. Okey, cuba sebutkan mad-mad yang berlaku hanya dibaca pada 2 harakat saja. Mad apa yang dibaca 2 harakat saja? Mad asli terus. Mad iwad lagi. Mad badal terus. Mad silah qasirah lagi. Tabriyah lagi. Mad tamkin. Pandai. Itu semua mad-mad yang hanya boleh baca 2 harakat. Kalau Ustaz baca 3 harakat, maka hukum bacaan Ustaz makruh. Tapi kalau Ustaz baca tak ada harakat, hukum pula makruh pula perempuan. Kalau tak ada harakat ataupun saya buang hukum mad pada mad-mad yang kita sebut tadi, ulama kata bacaan kamu haram dan berdosa. Sebab kamu sudah mengubah makna ayat tersebut. Ingat,
Kalau buang hukum mat bermakna puan-puan sudah buang huruf mat pada kalimah itu, maka hukum bacaan kita adalah kesalahan yang besar. Jadi puan-puan jaga elok-elok ya, mat-mat yang dibaca 2 rakaat melibatkan mat-mat yang kita sebut tadi. Kemudian kategori yang kedua, mat yang dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Mat apa? 4 atau 5 harakat. Mat wajib mutasil lagi. Jaiz munfasil lagi. Mat silah tawilah lagi. Dah tak ada ustaz. Cukuplah ustaz 3 mat tu je yang dibaca 4-5 harakat. Maka kalau jumpa sat lagi dalam Quran, maka bacalah ikut kaedah harakat yang ditetapkan oleh ulama. Ustaz, kalau saya baca 6-7 harakat macam mana ustaz? Maka hukum bacaan kamu juga makruh. Begitu juga kalau kita kurangkan harakat. Ustaz, 4-5 saya nak baca 2. Juga hukumnya makruh pada bacaan. Ya? Okey tuan-puan, seterusnya kategori yang ketiga. Mat yang hanya dibaca 2, 4, 6 harakat. Mat apa? Mat arid disukun dan mat lin. Ingat, mat arid, mat lin mesti dibaca antaranya 2, 4 atau 6 harakat. Jadi, kita semua ada pilihan untuk membaca mengikut kaedah harakat yang telah ditetapkan oleh ulama tadi. Dan yang terakhir di kategori yang keempat, mat yang hanya dibaca 6 harakat. Silakan. Mat farak terus. Mat ta'zim lagi. Dan semua mat lazim. Sekali lagi diulang. Mat farak. Lagi. Mat ta'zim lagi. Dan semua mat lazim. Habis cerita. Semua mat lazim. Mat lazim ada berapa adik-beradik? Ada 4. Maka semuanya dibaca tetap 6 harakat. Tak boleh baca 4, 5, 2 dan sebagainya. Ya. Okey, jadi tuan-tuan puan, ginilah. Sebagai umat Rasulullah, sebagai orang yang baca Quran, puan-puan, tak ada siapa yang boleh mematuhi kaedah tadi melainkan kita yang belajar ni. Puan-puan tolong ikut kaedah yang Ustaz ajar tadi. Mudah-mudahan bacaan kita dianggap sebagai amal soleh buat bekalan kita di hari kiamat. Ya. Dan puan-puan kena ingat ya, kalau kita tak ikut kaedah yang Ustaz ajar tadi, maka kemungkinan bacaan kita hukumnya makruh, kemungkinan juga menjadi kesalahan besar dalam bacaan Quran kita. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah sama-sama kita ambil iktibar daripada semua hukumat yang Ustaz dah bincangkan sebelum ini. Jadi hari ini mari kita continue kepada tajuk perbahasan kita, bab yang ke-7, namanya hukum ra. Sebut. Hukum apa puan? Hukum ra. Cuba sebut hukum ra. Tahu tak apa makna hukum? Hukum tu kaedah ataupun cara bacaan. Ya, peraturan pun boleh juga. Apa dia huruf ra? Huruf ra tu apa? Ustaz, huruf ra tu huruf ra lah. Macam tu baik tak payah Ustaz tanya apa puan. Huruf ra tu, okey tak apalah. Huruf ra tu sebahagian daripada huruf hijaiyah. Oi, pandai alhamdulillah. Betul sebahagian daripada huruf hijaiyah. Puan-puan kenal ke huruf ra? Puan-puan kenal ke tidak? Kenal, jawablah puan-puan kenal Ustaz. Bentuknya macam mana? Bentuknya melengkung ke bawah gitu kan? Dan pastikan huruf ra tak ada titik. Jangan pula bubuh titik pula satu di atas. Kalau bubuh titik nanti jadi huruf zai. Betul? Jadi ra melengkung ke bawah dan tidak ada titik padanya. Pandai itu dari segi bentuk dan rupa. Bagaimana nak menyebut huruf ra? Maksud Ustaz bagaimana makhraj huruf ra? Tak apalah, biar Ustaz tolong jawab. Tuan-tuan nak tahu bagaimana nak sebut huruf ra? Puan-puan bukankah ada makhraj huruf ni? Jadual makhraj huruf? Cuba puan-puan tengok petak yang ada huruf ra dan puan-puan baca statement yang sebelah kanan. Cuba silakan. Nak sebut ra mesti guna apa? Lidah. Lepas tu bagaimana kaedahnya? Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Macam tak semua dia dapat jawapan tu. Oh, tak apalah Ustaz tulis kat whiteboard lah perempuan. Allahu Akbar. Tak apa. Sekarang ni kita sedang ulang kaji bab 7. Bab 7. Hukum ra. Hukum ra. Okey. Jadi hukum ra ni, ra tu adalah sebutannya, cuba tengok nota Ustaz, belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas.
Itulah namanya makhraj huruf tersebut. Ataupun kaedah nak menyebut huruf tersebut. Sekali lagi ulang, belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Itu dia. Perempuan boleh ingat tak sampai bila-bila ni? Bolehlah ustaz, pasal apa nota ustaz tu sentiasa dalam beg kami ustaz. Alhamdulillah. Maka perempuan rujuklah selalu nota ustaz tu ya. Alhamdulillah. Perempuan, cuba ustaz nak dengar sebut ra. Apa ra pula? Sebut ra. Aru. Ir. Ur. Apa yang perempuan buat pada ra tadi? Kita matikan huruf itu. Kan ustaz dah pesan. Setiap kali nak sebut mana-mana huruf Quran, cuba bayangkan dia mati. Bila mati sebutannya macam mana ra tadi Ji? Aru. Ir. Ur. Puan-puan, maknanya praktikalnya begini. Praktikalnya adalah sama ada kita matikan contohnya ar macam ni ataupun ir ataupun ur. Boleh belaka lah. Okey. Tuan-tuan, sekali lagi sebut ar, ir, ur. Puan-puan rasa tak sebutannya di mana tadi? Belakang hujung lidah. Puan-puan tahu tak belakang hujung lidah kat mana? Ni tengok ni. Ini namanya lidah, bukan tapak tangan. Ini lidah namanya perempuan ni. Kadang-kadang pelajar salah fikir. Betul tapak tangan ustaz. Ia memang betul tapak tangan saya, tapi saya gambarkan lidah di sini. Jadi tadi ulama kata belakang hujung lidah sini tahu. Ni belakang hujung lidah sekali lagi lengkung ke gusi hadapan sebelah atas. Puan-puan, perasan tak ketika sebut ar, ir, ur tadi ada getaran yang berlaku pada dia. Rupa-rupanya huruf ra ni ada satu sifat yang dinamakan sebagai takrir, iaitu bergetar ataupun berulang-ulang. Apa yang bergetar, apa yang berulang-ulang? Belakang hujung lidah tuan-tuan. Sekali lagi diulang. Ar, ir, ur. Bergetar tak belakang hujung lidah? Sah lidah tuan-tuan sihat, tidak pelat. Betul tuan-tuan? Sah, tidak pelat dan sihat. Alhamdulillah. Sebab apa? Orang yang pelat, dia tak boleh getarkan hujung lidah. Dia akan bunyi begitu. Begini, kalau perempuan ada anak cucu yang pelat, dia takkan boleh sebut ra dengan betul. Dia akan sebut ra ataupun au, iru. Dia lebih kepada tekak dia. Lebih kepada atas kerongkong. Percayalah perempuan. Jadi perempuan, kalau perempuan balik rumah, tolong cek anak cucu kita di rumah, adakah lidah mereka pelat ke tidak. Kalau dia boleh sebut ar, ir, ur, jelas bunyi ra itu, maka sehatlah lidah dia. Dan perempuan sekali lagi diulang. Ar, ir, ur. Alhamdulillah. Rupanya anak murid saya semua sihat belaka. Alhamdulillah. Tapi kalau tak sihat macam mana ustaz? Kalau pelat macam mana? Maka perempuan kena ikhtiar, kena usaha, kena latih banyak kali. Antaranya kata tok guru saya, orang yang pelat ini kamu kena latih dengan banyak perkataan ataupun ayat Quran yang banyak huruf ra. Banyak huruf ra. Kamu latih dia. Contohnya Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Ghairi. Latihkan banyak-banyak begitu. InsyaAllah berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, kesempurnaan dalam sebutan huruf ra-nya. InsyaAllah. Jadi dekat whiteboard di sini, Ustaz tulis hukum ra itu adalah makhrajnya belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas, dan ra itu ada satu sifat yang tak ada pada huruf lain dalam Quran, namanya apa? Takrir. Apa dia takrir? Bergetar atau berulang-ulang. Puan-puan ingat tak dulu kita pernah belajar tentang sifat huruf namanya takrir? Puan-puan ingat ke tidak? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, tak apa, biar ustaz ingatkan. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya kalau tengok nota ustaz ni, hukum ra kita ni terbagi kepada dua kaedah bacaan. Berapa kaedah bacaannya? Ada dua. Jadi apakah dua kaedah itu? Terbagi dua. Iaitu yang pertama disebut ra tafkhim. Cuba sebut. Yang pertama ra tafkhim. Dan puan-puan, ejaan tafkhim macam ni. T-A-F-K-H-I-M. Ataupun dalam bahasa, dalam tulisan Jawi, tafakhoyamim.
Tafakhoyamim. Ni. Tafkhim. Ya. Dan bila sebut ra tafkhim, maka puan mesti gambarkan dia adalah ra tebal. Apa dia puan? Ra tebal. Cuba sebut sekali lagi. Ra tafkhim. Jadi ini bahagian yang pertama untuk hukum ra ya. Dan saat lagi kita nak bincangkan yang ini sebentar lagi. Kemudian akan datang dia ada satu lagi ra namanya ra tarqiq. Sebut ra tarqiq. Ejaannya begini. TARQIQ ataupun dalam Jawi tara qaf ya qaf. Tara qaf ya qaf disebut dengan nipis. Cuba sebut tarqiq. Apa dia? Nipis. Jadi senang kan? Ra itu ada dua jenis saja, tebal nipis, tebal nipis. Dan kalau saya ditanya oleh mana-mana orang, antara belajar hukum ra dengan mat mana yang senang? Jawabnya ra. Ra lah senang sebab ada dua jenis saja, tebal nipis. Kalau mat ada 14 jenis, banyak kan? Jadi tuan-tuan, tapi kan puan-puan tahu tak? Cabaran pada hukum ra adalah mengenalnya ataupun kaedahnya. Rupa-rupanya di bawah ra tafkhim ni, okey. Kita bincangkan yang pertama dulu ya. Kita bincangkan yang pertama. Ra tafkhim. Kata ulama terdapat 6 kaedah. Ada berapa kaedah? 6 kaedah. Seperti mana yang ada dalam nota ustaz. Terdapat 6 kaedah ataupun 6 cara nak kenal ra itu dibaca tebal. Maknanya tuan-tuan, tak boleh beranggapan begini. Ustaz, lagi saya nampak huruf ra dalam Quran, saya nak baca tebal. Saya nampak lagi, saya nak baca nipis. Tak boleh. Bukan puan-puan, bukan kita yang menentukan tebal nipis. Tetapi para ulama mengikut kaedah yang dinyatakan di sini. Mari kita lihat nota kita ni, nota yang ringkas ni. Kita tengok kaedah yang pertama. Kaedah 1. Cuba baca. Ikut ustaz. Huruf ra berbaris, 1 di atas, 2 di atas, atau 1 di depan, 2 di depan. Faham tak ayat ustaz tu? Maknanya saat lagi, kalau puan-puan baca Quran, tengoklah huruf ra yang berbaris, sama ada 1 di atas atau 2 di atas, atau 1 di depan, 2 di depan. Ustaz, baris 2 ni nak berselang ke nak selari? Jawabnya tak kisah. Janji dia baris 2 di mana, Ji? Atas atau di depan. Maka layak dibaca dengan ra tebal. Kaedah yang pertama. Tetapi ada tambahan di sini. Kalimah itu diwasalkan. Diwasalkan. Jadi tuan-tuan kena wasalkan kalimat tersebut, baru jadi ra tebal kaedah 1. Contoh. Okey, contohnya saya nak ambil dalam surah Al-Fatihah. Puan-puan tahu tak dalam Fatihah kita ada berapa ra? Senyap aja. Senyap tu tengah mencari jawapan ke macam mana? Puan-puan, jawapannya ada 8, Ji. Ada berapa, Ji? Ada 8. Sekali lagi diulang, dalam Fatihah ada berapa ra? Ada 8. 7 daripadanya adalah ra tebal kaedah 1 yang ustaz cerita sekarang ni. Jadi marilah saya tunjuk contohnya. Apa dia? Contohnya pada perkataan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Cuba sebut sama-sama. Ar-Rahmani. Sebut. Bukankah ada ra kat situ? Dan ra itu berbaris di mana? 1 di atas. Maka namanya ra tebal kaedah. Kaedah 1 lah. Sebut ra tebal kaedah 1. Pasal apa, Ji? Pasal ra itu baris 1 di atas ni. Ya, mana-mana baris yang kita nampak di sini pada ra, maka layak jadi ra tebal. Kaedah 1. Dan kalimah ni berada pada surah Al-Fatihah lah yang kita duk baca setiap hari. Lagi contoh lain mana pula? Ar-Rahim. Cuba sebut Ar-Rahim. Bukankah itu ra tebal juga di mana kita nampak di sini ra itu baris 1 di atas. Jadi puan-puan ini juga ra tebal dalam surah Al-Fatihah. Ataupun kita sebut perkataan Alhamdulillahi Rabbi.
Cuba sebut perkataan Rabbi. Kan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Jadi puan-puan jangan baca sampai habis. Baca ini aja. Rabbi. Siapa yang baca Rabbi, salah. Sekali lagi diulang. Rabbi. Tebal ke nipis? Apa namanya? Apa namanya? Ra tebal lah. Kaedah satu. Ustaz, kami ni kadang lambat sikit nak jawab soalan Ustaz. Pasal apa? Tengah memikirkan apa jawapannya. Sebenarnya jawapannya ra tebal kaedah satu. Nampak tak? Kat sini ra tebal kaedah satu. Lagi contoh lain. As-sirata. Ni saya ambil dalam Fatihah tau. As-sirata. Ataupun sirata pun boleh juga. Tengok ni. As-sirata. Siapa yang baca as-sira? As-sira. Dibaca ra. Salah. Kena ra. As-sirata. Sebut. Maka ra itu baris mana, Ji? Ra itu baris satu di atas. Maka layak disebut ra tafkhim kaedah satu. Alhamdulillah. Ini sebahagian ya. Sebenarnya ada 7 kalimah. Contoh dalam Fatihah yang merujuk kepada ra tebal kaedah satu. Okey. Tuan-tuan dan percayalah. Saat lagi kita baca Quran. Banyaknya dalam Quran tu ni. Ra tebal kaedah satu. Percayalah kejap lagi kita baca Quran. Banyak kita jumpa macam ni. Apapun sekali lagi dibaca kalimah ni. Ar-Rahmani. Sebut. Ar-Rahim. Rabbi. As-sirata. Semuanya ra tebal kaedah satu. Okey, cuba baca contoh dalam nota Ustaz. Ayyutahhira. Sebut. One more. Ayyutahhira. Nampak tak ra kat situ? Bukankah dia baris satu di atas? Maka disebut ra tebal kaedah satu. Cuba tengok di bawah. Misran. Misran. Bukankah ra itu berbaris 2 di atas? Juga namanya tebal kaedah satu. Teruskan. Fahdharu. Sekali lagi, ra itu berbaris di mana? Atas. 1 di depan. Siapa tak kenal baris, kembalilah kepada pangkal jalan. Belajar Iqra tuan-tuan. Puan-puan, kadang-kadang suspend juga jawapan tuan-tuan ni. Ra tu baris 1 di depan. Mana pula baris 1 di atas, di depan. Maka layak disebut ra tebal kaedah satu. Bagaimana yang terakhir? Huwa khairun. Bukankah ra itu baris 2 di depan? Maka namanya ra tebal kaedah satu. Setakat ni okey ke? Puan-puan, dekat rumah tak ada siapa nak khabar kita macam ni. Melainkan puan-puan diri kita sendiri je yang belajar ni. Jadi puan-puan tak ada siapa nak ajar kami macam ni Ustaz. Maka tu sebab puan-puan datang kelas Ustaz. Walaupun hanya seminggu sekali, setidak-tidaknya ada sesi ulang kaji kepada apa hukum yang kita dah belajar selama ini. Jadi tuan-tuan, susah ke senang nak baca ra tebal tadi? Senang. Oh ya, puan-puan tahu tak? Nak sebut ra tebal, kita kena senyum ke kena masam muka? Kena masam muka je, jangan senyum. Contohnya lah. Ni, Rabbi tadi. Kalau tuan-tuan Rabbi, masam muka betul. Tapi kalau Rabbi senyum, maka tuan-tuan, bacaan tadi salah. Dan puan-puan tahu tak? Kalau salah bacaan ra, apa hukum bacaan kita? Kata ulama, hukumnya hanya makruh sahaja. Makruh tu maksudnya, tak mengubah makna ayat, dia kesalahan yang kecil. Tapi tetap kesalahan dalam bacaan Quran. Contohnya, perkataan Rabbi. Rabbi maksudnya Tuhan. Ya, Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Tapi kalau nak baca dengan Rabbil alamin, boleh juga ataupun tidak mengubah makna ayat. Tetapi hukum bacaan kamu makruh. Sebab kamu tak betul pada hukum ra dia. Jadi puan-puan, faham tak hukum ra ni? Dia bukan kesalahan yang besar. Tetapi tetap kesalahan dalam baca Quran. Sekiranya kita tidak mempraktikkan dengan betul kaedahnya. Okey, tuan-tuan puan-puan, itu adalah kaedah satu. Bagaimana kaedah yang berikutnya? Kaedah 2. Sekarang ini Ustaz sedang bincangkan di bawah tajuk apa? Ra tafkhim. Ra apa puan? Ra tafkhim. Kaedah yang kedua. Cuba ikut Ustaz. Baca nota Ustaz ni. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya berbaris 1 di atas atau 1 di depan.
Jadi kat sini tengok ni, huruf Ra tu mati tuan. Ra tu mesti nampak mati. Sebelum dia ada huruf sama ada berbaris satu di atas atau satu di depan. Nampak tak ni? Huruf Ra mati sebelumnya baris satu di atas atau di depan. Soalnya di sini, huruf apa kat sini? Huruf apa kat sini? Jawabnya huruf tak kisah. Tak kisahlah huruf apa. Janji dia baris satu di mana? Atas atau di depan. Maka layak dipanggil ra tebal kaedah 2. Contoh? Tak apa. Contohnya ni perkataan yang setiap hari kita sebut ni. Cuba sebut Al-Quran. Bukankah dekat sini ada ra mati? Sebelumnya baris satu di depan ji. Maka namanya ra tebal kaedah 2. Tengok saya baca. Al-Quran. Nak senyum ke nak masam muka? Masam muka. Al-Quran. Masam muka, jangan senyum. Jangan Al-Quran. Bergetar pula lidah banyak kali. Maka itu salah pada bacaan. Ya. Okey, ini contoh yang pertama. Lagi contoh yang kedua. Banyak contoh yang lain. Furqana. Cuba sebut. Furqana. Bukankah ra itu mati juga? Sebelumnya ada huruf berbaris satu di depan. Ataupun perkataan ini. Qaryatin contohnya. Ataupun kita wakafkan. Tengok ni. Qaryah. Maka ra itu mati sebelumnya baris satu di atas. Maka disebutlah dengan ra tebal kaedah 2. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kalau Papa rajin baca Quran, Papa akan jumpa contoh yang kedua ini ataupun bentuk yang kedua ini. Okey, kita baca dalam buku tajuk dalam nota tajuk ustaz. Fil arham. Apakah menyebabkan ra itu tebal? Apa yang menyebabkan ra itu tebal? Sebutlah ra mati. Sebelumnya berbaris satu di atas. Puan-puan tak usah buat ayat sendiri. Ikut ayat ustaz. Senang aja. Ikut formula yang ustaz khabar. Ni puan-puan ya. Dan dekat sini kan, saya tulis ringkas tau. Saya tak buat ayat. Saya tak buat statement. Saya buat ringkasan begini supaya puan-puan mudah cepat faham. Okey, sekali lagi diulang. Fil arham. Sebut. Bukankah ra itu tebal? Apa buktinya? Ra mati sebelumnya baris satu di atas. Pandai. Nombor 2, qaryah. Sama jugalah jawapannya ustaz. Kami nampak ra tu mati sebelumnya baris satu di atas. Maka ra itu namanya ra tebal kaedah 2. Puan, kaedah 2 ni dengan kaedah 1 sama ke? Tak sama. Kaedah 1 dia tak guna ra mati. Kaedah 1 dia guna ra tu berbaris di atas saja, betul? Jadi puan-puan kena pastikan kaedahnya berbeza di situ. Okey, teruskan. Al-Qurba. Ra itu tebal ke nipis? Apa buktinya? Ra mati sebelumnya baris satu di depan. Maka jadilah dia tebal. One more. Al-Qurba. Lagi satu yang terakhir. Turja'una. Juga tebal sebab ra itu mati sebelumnya baris satu di depan. Terima kasih. Setakat ni okey ke? Puan-puan, saya tak berani nak ajar banyak-banyak lah tuan-tuan. Saya ngajar sikit-sikit ni supaya puan-puan dapat faham selalu. Al-maklumlah, umur kita bukan muda lagi puan-puan. Kalau dulu puan-puan, ustaz ngajar banyak puan-puan. Sekali kelas, satu kelas ustaz ajar 6 sekali kaedah. Tapi hari ni saya nak sampai nombor 3 je tuan-tuan. Cukuplah. Sebab apa? Sebab apa kita nak baca Quran lagi dan kita nak buat praktikal dalam bacaan kita. Apa gunanya kita belajar? Tapi bila baca Quran, tak tahu ustaz, ra apa tak tahu. Puan-puan jangan jawab begitu. Puan-puan kena jawab ra tebal kaedah 1, 2 ataupun 3 yang kita nak belajar hari ini ya. Okey, settle kaedah kedua. Tengok kaedah yang ketiga pula. Kaedah yang ketiga.
Masih ceritanya di bawah ra' tafkhim ya. Okey, sampai 3 je hari ni. Okey, cuba baca ikut ustaz. Tengok nota ustaz ni. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya hamzah wasal. Sebelumnya huruf berbaris satu di bawah. Tengok ni, huruf ra tu mati. Sebelumnya ada hamzah wasal. Sebelum hamzah wasal tu ada huruf berbaris satu di bawah. Puan, kaedah ni memang ada dalam Quran tapi tak banyak. Jarang-jarang kita jumpa. Tapi tetap ada dalam Quran. Itu sebab diajar dalam pembelajaran tajwid kita. Jadi tuan-tuan, macam mana contohnya? Contohnya perkataan seperti mana yang ada dalam nota ustaz. Ini rutabatum. Ya, ini tengok ya. Contohnya, ini rutabatum. Ini tengok. Ni. Tabatum. Okey, tengok ni. Tabatum. Okey, cuba baca sama-sama. Pastikan ra tu tebal. Tengok mulut saya. Ini rutabatum. Jangan senyum, jangan inir salah. Ini rutabatum. Adakah ra itu tebal? Apa buktinya? Jawablah begini. Ra itu mati. Sebelumnya apa? Hamzah wasal. Sebelumnya apa pula? Maka tuan-tuan kena gariskan 3 huruf ini. Baru boleh kata ra tebal kaedah 3. Boleh ke setakat ni? Okey, sekali lagi buat praktikal. Ini rutabatum. Kalau tengok anak cucu suami isteri baca ini rutabatum, maka salah pada bacaan ra-nya. Hukumnya makro pada bacaan kita. Jadi tuan-tuan, perkara makro ni elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal, jangan buat. Sebab kalau banyak kali buat benda yang sama, benda yang makro, maka ulama pesan hukum bacaan kita jatuh kepada haram. Jadi berhati-hati puan-puan ya, jangan selalu kita ulang perkara yang bersifat makro. One more. Ini rutabatum. Bagus. Contoh yang kedua. Perkataan amiru tabu. Tengok ya. Amiru tabu. Amiru tabu. Amiru tabu ya. Huruf mim. Hamzah wasal. Lepas tu ada ra. Lepas tu ada ta. Lepas tu ada waw. Okey, tengok ya. Sama juga formulanya. Tengok ni. Ra mati, sebelumnya hamzah wasal, sebelumnya baris bawah. Maka 3 huruf ni digariskan. Tengok mulut saya. Amiru tabu. Jangan senyum. Amiru tabu. Kalau anak cucu tanya, mak, mana mak tahu tu ra tebal? Jawablah, ra tu mati. Sebelumnya apa? Hamzah wasal. Sebelumnya apa, Ji? Baris satu di bawah. Maka layak disebut ra tebal kaedah 3. Puan-puan, setakat ni puan-puan nampak tak different? Perbezaan antara kaedah 3, 2 dengan 1. Dan perbezaan inilah kita sebagai orang yang baca Quran kena faham, kena belajar. Dan belajar, sebaik-baik belajar adalah berguru. Kena ada guru. Kalau belajar seorang-seorang di rumah, gamaknya kita kata sama semua belaka. Tidak. Dia tak sama puan-puan antara kaedah 1, 2 dan 3. Okey, ada satu lagi contoh. Irji'uni. Untuk irji'uni ni. Irji'uni. Untuk yang ni tuan. Okey, yang ni tuan-tuan tak perlu gariskan. Tak perlu gariskan 3 huruf. Yang ni kita gariskan 2 huruf aja. Ni. Andai katalah tuan-tuan hanya nampak kalimah seperti ini saja, di mana ada ra mati sebelumnya hamzah wasal, maka kata ulama kamu gariskan 2 huruf aja. Huruf apa? Ra mati dengan hamzah wasal. Tapi bacaannya macam mana? Tebal nipis. Tebal. Tengoklah ustaz buat dulu. Tengok. Irji'uni. Sebut. One more. Irji'uni. Sebut. Bagus. Ra apa namanya? Ra tebal. Kaedah berapa, Ji? 3. Pandai. Puan-puan dulu masa saya belajar, dululah masa saya belajar puan-puan, saya belajar tak tinggi mana pun, dekat diploma aja. Tapi seronoklah puan-puan, masa saya belajar saya kena hafal semua ni puan-puan. Saya kena hafal.
Tapi untuk tuan-tuan dan perempuan masa periksa dulu, ingat tak kita periksa dulu? Perempuan kena hafal ke tak payah hafal? Tak payah hafal. Malahan boleh tengok buku lagi. Alhamdulillah. Itu semua namanya diskaun. Diskaun dalam kita belajar. Allahuakbar. Dalam belajar pun ada diskaun juga. Maksudnya, tolak ansur. Di mana Ustaz tengok, kalau perempuan semuanya tak bawa buku, tak boleh bawa buku, gamaknya ramailah tak boleh jawab nanti. Jadi Ustaz bagi peluang tengok buku. Tapi kan, di sebalik kita tengok buku tu, perempuan kena faham bahawa ra itu adalah ra tebal kaedah yang ketiga. One more. Irji'uni. Sebut. Ini rutabatum. Amirtabu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan. Okey, betul. Barisnya ya. Jadi perempuan inilah namanya kaedah yang ketiga. Ra mati sebelumnya ikut hamzah wasal. Sebelumnya huruf berbaris satu di bawah. Hamzah wasal tu tahu? Apa dia? Alif di atasnya kepala huruf sad. Bukannya jawab alif di atasnya berudu. Bukan berudu perempuan ya. Kepala huruf sad. Mana Ustaz dengar berudu tu? Anak murid yang jawab. Jadi perempuan, saya tak nak dengar berudu. Bukan berudu. Dia kepala huruf sad ke atas tu ya. Dan dulu pernah juga ada anak murid jawab, Ustaz, di atas alif tu mim kecil berbaring. Bukan mim kecil berbaring. Tetapi kepala huruf sad. Maka itu namanya hamzah wasal. Ataupun setengah ulama ada sebut alif wasal. Jadi tuan-tuan, itulah antara contoh ataupun 3 kaedah di bawah tajuk ra tebal. Minggu depan saya continue, saya sambung dengan kaedah 4, 5 dan 6. Boleh ke? Kita belajar slow and steady tetapi kita faham apa yang kita belajar, insya-Allah. Jadi tibalah masanya untuk kita baca Quran dan praktikan bacaan kita. Dan tengok molek-molek, ada ke tidak 3 kaedah dalam bacaan Quran kita. Kalau ada, kita tanda selalu. Ya, okey, silakan. Surah apa kita baca hari ini? At-Taubah lagi. Dalam ayat yang keberapa? 81. Puan-puan, walaupun kita ni hanya baca Quran ataupun belajar Quran dengan ustaz ni hanya seminggu sekali, tak banyak puan-puan. Tapi puan-puan kena dengar betul-betul sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Sesungguhnya ibadah yang paling amat disukai oleh Allah adalah yang sedikit tetapi berterusan, berkekalan. Jadi puan-puan, serupalah macam yang kita buat pada hari ini. Belajar tak banyak seminggu sekali, tapi kalau puan-puan dapat istiqamah belajar, sampailah ke akhir hayat, insya-Allah ibadah yang kita lakukan ini adalah amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ready? Ayat 81 surah At-Taubah. Boleh tak kita baca bismillah sekali lagi? Boleh. Pasal apa? Kita mula pada pertengahan surah ataupun pertengahan ayat ya. Yang tak boleh baca bismillah hanya di awal surah sahaja. Tapi ustaz, kalau saya baca juga di awal surah macam mana? Hukum bacaan kamu adalah makruh, kata para ulama. Ya, okey, ready? Itu sebabnya puan-puan, itu biasanya berlaku pada penghujung ataupun sebelum surah At-Taubah. Surah apa? Surah Al-Anfal. Tak silap ustaz lah, sebelum surah At-Taubah tu surah Al-Anfal ke surah Al-A'raf? Surah Al-Anfal, betul. Ni surah Al-Anfal, betul ya. Sebelum surah At-Taubah adalah surah Al-Anfal. Tiba-tiba puan-puan dah penghujung surah Al-Anfal ni, innallaha bikulli syai'in alim. Lepas tu nak baca surah At-Taubah, kita tak perasan kan surah At-Taubah. Maka puan-puan baca bismillah juga. Tadi ustaz kata apa hukumnya? Makruh. Makruh tu apa? Buat tak dosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Maknanya hukumnya tidaklah haram, tidaklah berdosa pada puan ya. Tapi kalau puan-puan dah tahu, janganlah buat. Maksud ustaz kalau dah tahu, janganlah baca bismillah. Ya, habis tu ustaz, lepas kami baca innallaha bikulli syai'in alim, maka puan-puan terus baca bara'atum minallah. Ataupun kalau nak jadikan sepadan dengan ayat tadi, mungkin puan-puan boleh mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya dibaca ketika nak mula-mula mengaji Quran. Kalau puan-puan dah baca surah Al-Anfal tadi, puan-puan dah baca a'udzubillah, maka bila nak baca surah At-Taubah tak payah baca a'udzubillah lagi dah.
Tapi kalau baca juga tak mengapa. Tidak haram, tidak berdosa. Cuma kalau terbaca bismillah, maka hukum bacaan kita adalah makruh. Itu sahaja yang ulama sebut dalam kitab-kitab tajwid. Okey, silakan surah At-Taubah ayat 80, 81. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خلاف رسول. Ada berapa ra di situ? Ada berapa ra? Saya nampak ada dua. Yang pertama fariha. Betul? Ini adalah ra. Belum ulang kaji lagi. Ataupun ra minggu depan lah perempuan ya. Tapi kalau perempuan dapat jawab ra nipis tadi, okey. Alhamdulillah. Maknanya perempuan dah ingat apa yang kita dah belajar dulu. Ya betul. Tadi ra nipis kaedah 1. Bagaimana dengan Rasulillah? Ra, Rasuli. Ini dah tadi ra tebal. Kaedah berapa? Kaedah 1. Ustaz, dalam nota ni dia tak sebut pun kaedah Ustaz. Memanglah. Dia sebut ra tebal aja. Perempuan itu basic kepada jawapan. Kalau perempuan nak lebih detail, kan perempuan kena jawab gini. Ra tebal kaedah 1. Itu jawapan yang paling tepat. Ya? Okey, sambung. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim. Ada tak ra? Ra, iaitu wakarihu, tapi ra ini adalah ra minggu depan ataupun ra nipis lah. Sebab dia bagi bawah tu. Ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Okey, ada tak ra lagi? Tak ada. Wa qalu la tanfiru fil har. Puan-puan sekali lagi. Wa qalu la tanfiru fil har. Saya nampak dua ra. Yang pertama, tanfiru. Ra apa tu? Tebal. Kaedah 1 puan ya. Okey, good. Yang kedua, fil har. Nampak? Ini namanya juga ra tebal. Tapi belum ulang kaji lagi. Bila nak ulang kaji? Minggu depan. Ini nanti puan-puan masuk dalam ra tebal kaedah nombor 5. Minggu depan. InsyaAllah ya. Qul naru jahannam ashaddu harra. Ada dua ra, kedua-dua itu adalah ra tebal kaedah 1. Mana Ustaz tahu? Yang pertama ra tu baris depan, yang kedua ra tu baris 2 di atas. Maka samalah dua-duanya ra tebal kaedah 1. Lau kanu yafqahun. Tak ada ra lagi dah, sambung. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Terus jawab, katsira. Iyalah ra apa? Ra tebal kaedah 1. Pasal
ra itu baris dua di atas. Cuma Bapak kena faham, huruf yang berbaris dua di atas bila wakaf dia jadi baris satu puan. Tak kisahlah baris satu ke baris dua, dia tetap ra tebal kaedah satu. Wal yabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun. Baik, ada lagi tak ra? Tak ada. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum ada ra lagi. Dekat mana? Raja'aka. Nampak? Maka ra itu ra apa? Ra tebal kaedah berapa? Betul tak Ustaz khabar tadi? Ra tebal kaedah satu banyak ke tak banyak dalam Quran? Maka kita kena ambil tahu sebagai orang yang baca Quran. Sambung lagi. Fasta'dhanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada. Berapa ra tuan? Ada dua. Yang pertama lil khuruji. Yang kedua takhruju. Kebetulan kedua-dua ra itu baris satu di depan. Maka jawapan kita ra tebal kaedah satu. Ustaz, kenapa tak jumpa kaedah dua dengan tiga? Kan tadi Ustaz dah khabar. Antara ketiga-tiga kaedah ini, kaedah satu yang paling banyak, dua dengan tiga tu ada tapi tak banyak dalam Quran. Teruskan. وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. Ada ra ke? Bila tak ada ra, jangan disebutlah ra tebal ra nipis ya. Sambung. Innakum raditu bil qu'udi awwala marrah. Berapa ra? Dua. Kebetulan dua-duanya ra itu baris satu di A. Maka sah ra tebal kaedah satu. Okey. Ada pula pelajar bertanya dengan Ustaz. Ustaz, bukan beza tu Ustaz? Ra yang pertama tu berbaris satu di atas. Ra yang kedua ada sabdu Ustaz. Macam mana? Sebenarnya sabdu tidak menjadi syarat kepada tebalnya ra itu. Ada ke tak ada sabdu? No problem. Yang penting ra itu baris di mana tuan? Di atas. Itu yang mustahak mesti kita faham. Okey, sambung. Awwala marratin faq'udu ma'al khaliqin. Faq'udu ma'al khalifin. Minta maaf, saya salah sebut huruf tadi. Sepatutnya ma'al khalifin. Sekali lagi diulang. Awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Baik, ada ra ke? Tak ada lagi ra, sambung. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabrih. Ada ra baris di bawah, tapi ini adalah ra nipis. Yang puan-puan belum lagi ulang kaji dengan Ustaz ya. InsyaAllah akan datang. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Berapa ra? Dua-duanya tebal, kaedah satu.
وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. Ada qira? Tak ada. Innama yuridullahu an yu'adzibahu biha fid dunya. Jangan tidak nampak. Ada satu ra pada yuridu. Sebut. Kalau dah baris bawah tu confirm dia bukan ra tebal. Dia adalah ra nipis. Pandai. Maka ra nipis itu belum ulang kaji lagi. Minggu depan baru ulang kaji. Sambung. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Baik, kafirun adalah ra-nya tebal kaedah satu. Wa idza unzilat suratun an aminu billah. Ada satu ra dekat suratun, betul? Maka namanya ra tebal kaedah satu. Wajahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum. Puan-puan jangan keliru baca tau. Ma'a rasulihi ista'dhanaka. Sebut. Nampak tak bila kita baca rasulihi ista'dhanaka, ada satu huruf yang kita tak baca. Huruf apa? Hamzah wasal. Tahu tak hamzah wasal tu alif yang ada kepala sad tu. Kan ada ustaz ajar dulu. Ustaz kata apa tahu hamzah wasal ni banyak tak dalam Quran? Banyak, tapi banyaknya tak dibaca. Cuba sambung ayat ustaz. Bab-bab menyambung ni biasa perempuan pandai. Okey, hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Pandai. Kan sepandai sambung tu. Tapi sabar dulu. Ayat ustaz tak habis lagi. Hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Betul tadi ayat tadi. Teruskan. Tetapi dibaca ketika apa pula baca ketika wakaf pula? Dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Nampaknya yang tu tak berapa pandai lagi. Allahu Akbar. Bukan tak pandai ustaz, kami tak ingat. Tak ingat ayat ustaz dulu. Sekali lagi saya ulang. Hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Tetapi dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Contohnya macam mana ustaz tu? Bawah tadi. Andai katalah puan-puan nak mula pada hamzah wasal, maka bacaannya begini tuan. Ista'dhanaka. Sebut. Kalau nak mula kat situ lah. Tadi kita mula kat situ ke? Tidak. Kita mula kat mana tadi? Ma'a rasulihi ista'dhanaka. Betul? Bermakna hamzah wasal tu tak perlulah dibaca. Inilah statement yang ustaz dah ajar sebelum ini. Dan puan-puan oleh kerana tak boleh jawab dengan lengkap ayat ustaz tadi, maka puan-puan adalah calon-calon yang layak mengulang kaji dengan ustaz pada masa depan. Allahu Akbar. Tak apalah, syukurlah. Alhamdulillah dapat ulang kaji balik. Allahu Akbar. Baik, balik kepada ra tadi tuan. Tuan-puan, ra tadi ada berapa? Ada satu kat mana? Rasulihi tadi kan? Okey, ra apa namanya? Tebal lah. Okey, cuba ulang balik ayat tadi. Wajahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum. Sambung.
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Banyaknya ra yang kita jumpa tadi semuanya ra tebal kaedah satu. Bagaimana yang ini pula? Cuba ulang perkataan dharna. Ini adalah ra tebal kaedah dua. Baru jumpa kaedah dua puan. Kan Ustaz kata tadi ada dalam Quran tapi tak banyak. Jadi puan-puan kenapa Ustaz kata kaedah dua? Sebab ra itu mati. Sebelumnya bagi satu di atas. Pandai. Maka layaklah ra tebal kaedah kedua. Macam mana nak tebal Ustaz? Masa muka. Jangan dharna, jangan senyum. Dhar, tebal. Dharna, sebut. Gitu. Ulang balik ayat tadi. Wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضوا adalah ra tebal kaedah satu. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه ada ra ke? Ada juga. Pada Rasulu sudah tentu ra-nya tebal. Kaedah satu juga. Okey, Ghostan balik. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ. Jangan lupa ada ra kat situ. Juga disebut ra tebal kaedah satu. Pandai. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Dalam ayat yang dibaca berapa ra? Ada dua, tapi kena ingat satu nipis, satu tebal. Betul? Pandai. Dzalikal fawzul azim. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. Berapa ra? Dua. Dua-duanya ra apa? Tebal juga, kaedah satu. Sambung sebelah. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ada satu ra tebal kaedah satu.
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Ada berapa ra? Satu ra. Kafaru, nampak kafaru, maka itu namanya tebal kaedah satu. Laisa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-mardah. Ada berapa ra? Satu saja, tapi tak boleh sebut kaedah satu sebab ra itu mati. Bila ra itu mati, rujuk huruf sebelumnya dari mana? Satu di atas. Maka layak disebut ra tebal juga. Tapi kaedah berapa? Kaedah dua. Terima kasih. Puan, antara kaedah satu dengan dua mana banyak kita jumpa? Satu yang paling banyak. Kaedah dua sekali-sekali. Ini pun baru dua kita jumpa. Betul? Jadi puan-puan, tetapi hakikatnya semua ra itu tebal. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Nasahu lillahi wa rasulih. Itu juga ada ra tapi tebal kaedah satu. Ma'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Perasan tak ada dua ra? Satu baris dua depan, satu lagi baris satu di atas. Maka jawapannya tebal kaedah satu. Ada katalah puan-puan tak ingat kaedah-kaedah tu ustaz. Banyaklah ustaz nak ingat kaedah leceh. Kalau saya sebut ra tebal aja boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Janji puan-puan kenal ra itu tebal. Tapi kena ingat, jangan jawab tebal nipis saja. Ustaz tebal, ustaz nipis. Apa yang tebal, apa yang nipis? Sebab apa? Hukum lain, huruf lain ada juga guna perkataan tebal nipis. Contohnya, yang puan-puan ingat tak kita belajar lam? Huruf lam yang berlaku pada kalimah Allah. Ada tak kita ajar alif lam al-jalalah tafkhim? Ada. Alif lam al-jalalah tarqiq. Maksudnya huruf lam juga boleh baca tebal, boleh baca nipis pada kalimah Allah. Jadi perkataan tebal nipis tak semestinya dilakukan, digunakan pada ra sahaja. Dia boleh guna pada hukum lain juga. Jadi, jawapan tadi kena jelas. Ghafurur Rahim, ra tebal kaedah satu. Itu sebaik-baik jawapan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. Kebetulan dalam ayat ni tak ada ra. Betul ke tak ada ra? Ya, tak ada ra. Maka jangan dibincangkanlah ra tebal ra nipis. Sambung. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
tidak ada ra lagi, sambung. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya. Ada ra? Tak ada. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Jangan lupa ada satu ra. Radu, puan-puan, ra tebal nipis. Tebal, pandai. Wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ada ra? Tak ada lagi dah ra. Okey, tamat untuk juzuk yang ke-10 tadi. Maknanya dah 10 juzuk dah kita baca Quran. Alhamdulillah. Mari kita masuk kepada juzuk yang ke-11. Dan oleh kerana juzuk yang ke-11 ayatnya masih dalam surah At-Taubah, maka puan-puan tak perlu baca bismillah lagi dah. Melainkan kalau puan-puan masuk surah yang baru. Baru sunat hukumnya baca bismillah. Teruskan. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم Bukankah di situ ada ra? Idza raja'tum, maka jawapannya ra tebal kaedah 1. Sambung. Qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Perhatikan, baris yang kedua ada satu ra, baris yang ketiga ada satu ra. Tetapi ra-nya berbeza. Kalau ta'tadhiru, ra-nya tebal, kaedah 1. Kalau akhbarikum, ra nipis. Yang kita belum ulang kaji lagi. Sambung. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Ada berapa ra? 2. Dua-duanya tebal belaka. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ada satu ra tebal ya. Thumma turaddu, ra tebal. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim. Okey, puan-puan perasan tak? Ra tak ada kan? Ra tak ada, tapi saya nak sentuh kat sini hamzah wasal. Nampak tak ulang perkataan? Idza qalabtum. Yang ni yang saya sentuh tadi. Yang saya suruh puan-puan sebut sambung ayat ustaz tadi. Ustaz kata apa? Hamzah wasal dalam Quran banyak tidak dibaca ketika bila? Ketika wasal. Ini contohnya. Maknanya hamzah wasal tu kita abaikan lah. Jangan baca. Tapi kalau puan-puan nak baca juga, puan-puan kena mula pada dia. Baru boleh baca hamzah wasal ya. Dengan baris yang tertentu. Ghostan balik. Idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Ada ra satu kat situ tapi ra-nya nipis. Fa'ridu anhum. Ra nipis juga.
Innahum rijs. Ada qalqalah tak? Apa nak tak adanya? Bukankah jin tu mati? Puan-puan laju belum jawab soalan ustaz. Puan-puan tengok boleh-boleh kat situ. Jin tu mati kan? Setiap huruf qalqalah yang nampak mati, automatik namanya qalqalah sugra. Bila sugra maknanya apa? Apa nak melantun pula? Kok sugra itu maknanya kecil atau sederhana. Jadi adalah lantunan kat situ. Dengar ustaz baca. Innahum rijs. Puan-puan jangan baca innahum rijs. Je-nya kena ada. Innahum rijs. Rijs. Puan-puan. Puan-puan, saja saya nak tanya ni. Kalau puan-puan masih ingat, jawablah. Tak ingat, senyap. Puan-puan, jim dengan sin sama ke makhraj? Huruf jim dengan sin sama ke dia punya makhrajnya? Tak sama. Okey, kalau tak sama, jim guna apa? Jim tu guna tengah lidah, tekan ke langit-langit. Kalau sin, hujung lidah. Jadi tak sama lah perempuan. Jadi perempuan kena pandai ni, tukar channel. Daripada jim tengah lidah kepada hujung lidah. Jadi bacanya innahum rijs. Rijs. Tengok, tengah kepada hujung lidah. Itu sebab penting kita belajar makhraj huruf. Ustaz, kami dah belajar, dah hatam belum dengan ustaz makhraj huruf? Ya, dah hatam, dah belajar, dah dapat sijil. Tapi belum tentu kita mampu mempraktikkan. Jadi puan-puan, kalau nak mampu mempraktikkannya, puan-puan kena selalu berhadapan dengan ustaz untuk selalu diingatkan tentang kaedah bacaan. Jadi kesimpulannya, ayat tadi ada tak hukum qalqalah pada dia? Qalqalah ada, namanya qalqalah sughra. Dan kebetulan ra tu ada kat situ. Ra apa namanya? Ra nipis. Masa dia bagi bawah lah ustaz, jadi dia ra nipis. Sambung. Wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. يحلفون لكم لترضوا عنهم. Ambil perhatian, bukankah di situ ada ra? Tapi ra itu mati. Maka rujuk sebelumnya huruf berbaris di mana? Di atas. Maka ulama sebut ra tebal. Kaedah dua. Pandai. Fa in tarḍaw anhum. Sama juga ra mati sebelumnya baris di atas, maka ra tebal kaedah dua. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sama juga ra tu mati sebelumnya baris satu di atas. Maknanya dalam ayat 96 terdapat tiga ra, ketiga-tiganya ra tebal tapi kaedah nombor dua. Sambung. Perempuan, kebetulan ayat 97 ada hamzah wasal. Maka perempuan nak buat apa ke hamzah wasal tu? Kena bacalah. Baca dengan baris mana? Mana puan tahu? Hukumnya alif lam. Alif lam apa? Alif lam apa tu? Qamariyah. Kalau tak tahu jawapan, puan-puan pergi rujuklah nombor kat situ. Bukankah di bubuh nombor berapa tu? 45. Maka puan-puan disebut alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Maka bila jumpalah alif lam qamariyah padanya, maka puan-puan hamzah wasal itu kena baca baris atas. Jangan baca bawah, jangan baca depan dan jangan rujuk huruf ketiga. Mari ikut ustaz. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Ulang perkataan al-a'rabu.
Hamzah wasal baca tak? Baca. Sebab kita nak mula pada dia. Tapi dibaca dengan baris satu di A. Sebabnya kalimat tadi hukumnya alif lam qamariyah. Maka setiap alif lam qamariyah ataupun syamsiah, mereka adalah golongan isim. Isim tu apa? Kata nama. Maka kata ulama secara automatik hamzah wasal baca baris di atas. Okey puan, kebetulan ada ra dua kat situ. Yang pertama ra berbaris di atas, yang kedua baris dua di atas. Satu baris satu, satu baris dua. Maka jawapan kita ra tebal, kaedah satu. One more, ulang balik ayat tadi. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. Ada dua ra, tapi dua-duanya sama je. Ra tebal, kaedah satu. Nampak tak? Wa ajdaru dengan rasuli. Nampak? Okey, bagus. Wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man يتخذ ما ينفق مغرما. Ada berapa ra? Dua ra, dua-duanya sama. Ra tebal kaedah satu. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Puan, ada berapa ra? Yang pertama confirm ra tebal. Tapi yang kedua? Yang kedua cuba ikut ustaz. Bikumud dawair. Puan, ra itu adalah nipis je. Sebab apa? Ra tu diwakafkan sebelumnya ada huruf berbaris di bawah. Ini belum belajar lagi, belum ulang kaji. Dah belajar tapi belum ulang kaji lagi dengan ustaz. Maka nanti dibaca dengan nipis. Sekali lagi. Bikumud dawain. Andai katalah perempuan tak tahu, ustaz saya tak belajar lagi rok ni. Ataupun tak tahu rok tebal nipis. Maka pesan tok guru saya, ketika ustaz membaca, ketika guru kita baca, kamu kena tengok muka cikgu. Tak kisahlah muka ustaz tu lawa, tak lawa perempuan. Yang penting kita tengok muka ustaz supaya kita dapat tahu. Ustaz ni baca tebal ke nipis? Ustaz ni senyum ke senyum? Senyum ke tidak? Kalau senyum maka nipislah dia. Contohnya, bikumud dawair. Sekali lagi. Dawair. Saya senyum, saya lebarkan bibir. Bermakna ra itu nipis. Melainkan kalau ustaz baca bikumud dawair. Macam tu tebal lah perempuan. Dapat tak bezakan tebal nipis? Kalau perempuan tengok muka ustaz, insya-Allah boleh dapat bezakan. Dan itulah yang saya lakukan satu ketika dulu, ketika saya belajar dengan arwah-arwah tok guru saya lah. Kebanyakan tok guru saya semua dah arwah perempuan ya. Sambung. Alaihim dairatus sawu. Jadi senang. Roknya baris di atas, maka tebal. Kaedah satu. Wallahu sami'un alim. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ada dua ra. Yang pertama tu confirm ra tebal. Tapi yang kedua
nipis. Tetapi bagaimana nak tahu dia nipis? Macam tadi juga kaedahnya, ra diwakafkan sebelumnya huruf baris mana? Tapi masalahnya tuan, sebelumnya tu huruf kha. Kha tu tebal tau. Kha tebal. Jadi puan-puan tak boleh pukul rata sama dengan ra. Ra itu nipis kejap lagi. Kha tadi tebal. Tengok saya baca. Wal yaumil akhir. Min akhir. Akhirnya nanti kita kena senyum. Sebab apa nak sebut ra nipis? Kalau puan-puan tebal belaka tengok. Wal yaumil akhir. Memang senang baca. Tapi salah. Kalau dalam tilawah kena tolak setengah markah. Sebab apa? Ra tadi puan-puan baca tebal. Sepatutnya ra apa puan? Nipis. Okey, Ghostan balik. Cuba ulang pada perkataan. Wal yaumil akhir. Akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah. قربات عند الله وصلوات الرسول. Ada dua ra tapi dua-duanya tebal belaka. Sebab apa? Satu baris depan, satu baris atas. Ala innaha qurbatun lahum. Nampak ra mati sebelumnya baris depan? Jawapannya ra tebal kaedah 2. Ustaz, kaedah 3 tak jumpa-jumpa lah Ustaz. Kan Ustaz khabar tadi, kaedah 3 tak banyak dalam Quran. Sekali-sekala je kita jumpa. Itu pun kalau ada rezeki. Jadi buat masa ni yang kita jumpa, kaedah 1 dengan 2 saja. Betul? Okey, teruskan. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alangkah indahnya bacaan Quran. Kalau kita tahu hukum tajwid, kita seronok jadi baca Quran tuan-tuan ya. Dan jangan lupa 3 ra tadi pada ayat yang terakhir tadi, kesemuanya tebal belaka, kaedah nombor 1. Jadi puan-puan nak sambung ke tidak ra pada minggu depan ni? Naklah sambung Ustaz baru cerita 3. Sedangkan ra tebal ada 6 kaedah. Betul? Jangan lupa datang minggu depan untuk sama-sama kita sambung perbincangan ra tebal ya, insya-Allah. Dan kalau ada masa sambung pula ra nipis pula ya, insya-Allah. Terima kasih kerana hadir pada hari ini dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini mendapat syafaat daripada Al-Quran yang kita baca, insya-Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.